Assalamualaikum. Saya Muhammad Lokmanul Hakim dari Johor. Dan saya dah lama lah follow Dr. Mazhar. Terima kasih. Jadi saya baca satu artikel di mana cadangan untuk memansuhkan subjek bahasa Arab dalam silibus kerana ianya dianggap Arabisasi, bukannya Islamisasi. Jadi apa pandangan doktor mengenai topik ini? Okay, terima kasih. Saya tidak kadang-kala prejudis kita di dalam sesuatu hal menjadikan kita tidak objektif di dalam menjawab sesuatu persoalan. Adakah kalau saya mempelajari bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, saya terus menjadi orang Melayu? Sedangkan ramai juga orang Cina belajar bahasa Melayu, mereka kekal dengan sebagai orang Cina. Orang India belajar bahasa Melayu di negara ni kekal sebagai orang Melayu. Dan juga berapa ramai orang yang telah belajar dalam bahasa Inggeris kekal sebagai orang Inggeris, kekal sebagai orang bangsanya. Dia Chinese, dia Indian, dia Malay, tidak mengubah pun dengan mempelajari bahasa. Kenapa apabila datang kepada bahasa Arab, belajar bahasa Arab? Arabisasi. Ini saya rasa satu penilaian yang tak adil, ada prejudis, tidak objektif. Bahasa akan menjadikan kita beberapa hal. Quran simple. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu dan bagai-bagai bangsa dan puak, kami lelaki dan wanita, banyak clans dan tribes. Tujuannya to know each other, supaya kamu mengenali antara satu sama lain. Mengenali bahasa Arab tidak menjadikan satu orang Arab. Bahkan Islam bukan agama orang Arab. Ia agama untuk semua manusia. Sebab itu saya rasa pandangan itu terlalu naif. Ramai orang yang pakai kod, kita tak kata awak telah jadi British ataupun telah jadi European. Dan ramai orang juga yang telah makan dengan menggunakan chopstick, kita tak kata awak telah pun menjadi Cina. Dan ini adalah pandangan yang naif dan saya tidak bersetuju dengan pandangan itu. Terima kasih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Ya. Saya Muhammad Hidayat bin Muhammad Idrus daripada Skuadron 4. Doktor, baru-baru ini keluar di media sosial berkenaan seorang mahasiswa yang menangis apabila dikatakan terpaksa survive untuk mencari makanan selepas kemasukan sesi pembelajaran di kampus. Pada pandangan Datuk Dr. Mufti, manakah ruang yang perlu diperbaiki dalam konteks memenuhi keperluan mahasiswa tersebut? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita ada dua keadaan dalam hal-hal yang macam ni. Yang pertama, keadaan yang membabitkan individu. Individu maksud sebagai manusia ataupun sebagai pelajar, kita mesti mempelajari macam mana untuk survival, untuk take challenge. Jadi saya rasa lah, kalau cerita ni 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, biasa je. Orang lambat dapat makan, kadang-kadang yang tak makan. Macam itulah kehidupan. Kerana manusia, mungkin cerita ni kalau kita cerita di Indonesia, di negara lain taklah besar. Okey, itu satu bahagian. Kalau bahagian itu, kita rasa pelajar kita taklah boleh terlalu lemah. Sehingga perkara yang remeh pun telah dianggap sebagai seolah-olah dia dah tak dapat peluang untuk belajar. Sukarlah dia untuk meneruskan pelajaran dengan keadaan demikian. Saya rasa kita kena upgradekan kita punya quality dalam ketahanan diri. Tapi bahagian yang kedua ialah perkara yang membabitkan sistem. Sistem maksudnya ialah kalau sekiranya hal tu berlaku kerana sedangkan kita sudah ada peruntukan dan pengurusan, tapi pengurusan tu tak berlaku dengan betul, kita mesti salahkan sistem ni. Dan sistem ni mesti diperbaiki. Jadi ada dua, untuk diri mesti kuat, tapi untuk dalam masa yang sama, sistem juga mesti diperkukuhkan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Danish, berasal dari Langkawi Kedah. Jadi
bila kita bercakap pasal pendidikan, baru-baru ni kita diperkenalkan dengan aplikasi ChatGPT. Seperti yang kita tahu, ChatGPT ni ada baik dan buruknya. Saya nak tanya satu soalan, apakah kesan penggunaan ChatGPT pada masa yang akan datang? Okey, terima kasih. Ni Elon Musk punya kerja kan. Ya. Okey. AI ataupun Artificial Intelligence ini merupakan satu pencapaian yang manusia tak pernah andaikan. Tapi saya nak balik sikit pada zaman dahulu. Dahulu ketika di Greek, apabila manusia mula memperkenalkan, saya hari ini hari yang daif bagi saya. Saya dah ambil baju saya tadi, saya lupa bawa pen. Kan? Biasa saya bawa pen. Apabila pen nak diperkenalkan, ada raja yang pada zaman dahulu tidak bersetuju untuk pen diperkenalkan. Pena yang canggih ni, maksudnya yang tak perlu ni. Dia kata akan menyebabkan ramai orang tak cuba mengingati lagi. Kerana dia semuanya dia akan catat, so dia tak memerlukan a strong memory. Itu cerita zaman dulu. Saya buat cerita lain. Siapa tahu Shogun di Japan? Japan antara negara yang lama menghalang kemasukan gun, penuh senapang. Kerana mereka komplain disebabkan kerana satu orang Shogun yang berlatih begitu lama arts di dalam permainan sword ni, pedang ini, boleh dibunuh dengan sekelip mata saja dengan satu tembakan. Jadi dia kata ini telah menghilangkan nilai kebijaksanaan arts orang. Tapi dia tak boleh menafikan dunia berkembang. Senjata akhirnya Japan juga masuk senjata, dan mungkin kita boleh tengok filem The Last Samurai kan. Okey. Begitu juga AI ni. Dia akan menyebabkan mungkin ke hadapan ni ramai orang rasa dia tak perlu ke universiti lagi. Semua soalan dia tulis dan akan dijawab. Tetapi saya nak dan kita akan begitu yakin kepada jawapan tu. Walaupun mungkin sebahagian jawapan tu hanyalah merupakan gabungan artificial intelligence ini daripada segala maklumat yang ada dalam dunia maya, dia gabungkan. Yalah, kita mungkin dari segi angka ke apa, mungkin banyak yang tepat ataupun hampir boleh katakan tepat. Apa yang kita akan kehilangan? Kita akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Human beings, our beings is taken away from us. Kita punya nilai kemanusiaan. Manusia dahulu dia ada journey for seeking knowledge. Dia panggil rihlah fi talabil ilm dalam bahasa Arab. Kembara untuk menuntut ilmu. Bila kembara itu, dia ambil masa, dia pergi satu tempat, dia jumpa dengan orang sehingga dia boleh berjumpa dengan pribadi guru tu. Dia tunggu, dia tengok. Not only something that guru tu mention tentang knowledge, tapi dia mempelajari adab, etik, dia mempelajari kehidupan. Sebab tu satu orang Bedouin, apabila dikata pada dia, kami tidak pada zaman kenderaan mula canggih, kami tak perlu lagi naik unta sehingga 17 hari. Hanya dengan 1 jam saja kami boleh sampai. Bedouin yang tak boleh menulis dan membaca kata apa? Aku nak tanya kau, masa yang kau jimatkan itu kau buat apa? Macam kita sekarang, kita sepatutnya terlalu hebat hubungan kemanusiaan dan berbagai-bagai lagi, disebabkan kita tak perlu lagi pergi belajar, pergi jauh, kita hanya boleh belajar di sini. Tetapi akhirnya semua nilai-nilai kemanusiaan kita hilang kerana kita pun pergi satu tempat, kita tak tengok pun tempat tu. Kita lebih tengok handphone kita. Kita duduk satu meja macam ni, kita tak berkenalan pun dengan kawan sebelah kita. Kita hanya tengok handphone kita. Kita lebih nak tahu orang yang kita tak kenal ni daripada kita berminat untuk mengetahui orang yang ada di sekeliling kita.
teknologi bagus, tapi teknologi ini juga akan membunuh kemanusiaan kita. Saya bukan anti teknologi, tapi akan membunuh kita punya nilai humanity kita. We are human being. Akhirnya nanti kita tak berinteraksi lagi dengan orang. Saya dahulu, saya belajar di Jordan, rumah saya tak ada telefon. Kedai kampung saya ada telefon dulu. So kalau saya nak telefon, saya telefon mak saya telefon kedai tu. Saya bagi tahu Pak Teh boleh tak bagi tahu saya nak cakap dengan mak saya sekian-sekian. Waktu tak sama. Sehari saya kena berkenalan dengan kedai tu. Toki kedai kena hubungan bapak saya. Bapak saya kena datang semula. Berapa banyak hubungan kemanusiaan. Bukan kita minta kekal macam tu, tapi manusia sentiasa berhubung. Betul tak? Tapi sekarang manusia tak berhubung. Mungkin kita pun tak rapat lagi dengan kita punya relatif kita. Because we are so focused on apa kata netizen. Lebih kita penting lagi daripada apa yang kata orang dalam dewan ni, kita nak tahu apa kata netizen. Yang sebahagian netizen tu kita tak tahu. So nanti kita pun dah tak ada respect pada guru. Kita ada Google. Kita ada semua AI. Boleh, dan kita tak akan respect lagi. Kita mungkin ada banyak maklumat yang boleh kita type, tapi kita tidak ada nilai human sebagai manusia. So akhirnya yang penting untuk leaders yang ada ni, kena mempertahankan nilai we are human being. We are not robot. Kalau kita nak lawan AI, kita tak mampu lawan. Dia semua dia ingat. Walaupun guru kita tak mungkin ingat macam AI, tapi dia human. Ada nilai etik yang kita pelajari daripada dia. So kalau Quran dia kata aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Ke mana kita nak pergi? Tapi kita boleh buat big question mark untuk dunia ni. Akhirnya teknologi ini nak membawa manusia ke mana? Ramai orang mungkin lepas ni tak perlu pergi universiti, semua orang duduk dalam bilik dia, bekerja daripada rumah, tak tengok muka orang lagi. Akhirnya kita jadi apa? Makan pun tak payah, kita hanya perlukan tak pergi. Kalau kita pergi restoran, kita nakkan order makan, tanya dia apa makan. Kita tak interaksi. Sehari mungkin kita tak payah cakap. Kita hanya perlukan menaip saja. Apa akan jadi pada manusia lagi 10 tahun? Sebab itu walaupun negara kita hebat, semua you all ada hebat, tapi kita sekarang ni menghadapi krisis mencari pemimpin yang bagus seninya, bagus bahasanya, bagus ucapannya, bagus nilai kemanusiaannya. Sebab itu seni, puisi, poem, syair tidak berkembang. Manusia tak lagi menilai kehijauan bukit bukau, melihat gunung ganang, kerana dia dah tak tengok. Gunung pun gunung di dalam handphone dia saja. So ini future leaders kena kembali membetulkan. Jangan take away from human beings their being. Okay, thank you. Assalamualaikum Datuk. Nama saya Sarina binti Ibrahim. Saya dari Skuadron 5. Jadi saya nak tanya Datuk satu soalan. Pada masa kini kita sering melihat persepsi masyarakat yang mengatakan bahawa anak-anak lepasan sekolah-sekolah agama mereka hanya akan jadi ustaz pada masa akan datang. Walhal kita mengetahui banyak saja institusi pendidikan Islam yang melahirkan agamawan dan lebih banyak golongan-golongan profesional. Jadi saya nak minta pandangan Datuk tentang bagaimana bidang pendidikan Islam ini dapat merubah persepsi enteng ini kepada agama dalam skop yang lebih meluas. Terima kasih Datuk. Okay, terima kasih. Okey. Dahulu saya mempunyai sebelum tu saya mungkin nak bagi satu sesi pandang saya. Saya orang yang tak begitu menyokong satu orang yang
hidup sepenuhnya di dalam kalangan satu komuniti saja. Kalau dia Melayu, dia daripada kecil dia hidup daripada komuniti Melayu saja, dalam komuniti agama sampai dia besar, kemudian dia jadi leader dalam negara ni. So dia tak ada pengalaman dengan bangsa lain. Kalau dia Cina, hidup dalam masyarakat sekolah Cina, semua Cina sampai atas, tak ada pengalaman bergaul dengan orang lain. So India pun sama. Ini tak bagus. Sebab tu sekolah agama yang langsung tak bergaul, sekolah jenis kebangsaan yang langsung dia tak bergaul, tidak sukar untuk membentuk pengalaman sebagai masa depan leader di dalam negara kita yang multiracial society ni. Okey. Tak apa. Pertama dahulu memang sekolah agama tu, ada sekolah agama dulu, memang dia belajar dia subjek agama je. Memang tujuan dia pun supaya orang tu pandai dalam bidang agama. Macam sekolah-sekolah yang khusus untuk teknikal dan seumpamanya. Macam tu, ataupun sekolah yang memang untuk fizik ataupun untuk law. Kemudian berkembang maksud satu orang tu belajar agama dalam masa yang sama, dulu ada sedikit bigger minded. It's not because Islam itself, but because of some people, some mentality of some people in dululah, lama-lama dia fikir dia belajar agama je. Dia tak mau pun nak jadi lain. Itu pun tujuan dia. It's okay for him. Tapi apabila dah berkembang, manusia macam saya jadi mufti, saya belajar agama. Tapi saya sebelum belajar, saya ambil SPM, saya belajar fizik, saya belajar chemistry, saya belajar bio. So saya belajar hal-hal ni. Saya belajar maths, semua benda ni saya belajar. Tapi pilihan saya yang terakhir, saya sambung dalam bahasa Arab, dalam syariah saya belajar. Kawan-kawan saya ada belajar macam saya. Mereka sudah jadi lawyer, ada yang jadi banker, ada yang jadi macam-macam. So, pengetahuan knowledge tentang agama tu begitu luas. Kerana sebab ada dalam hal ehwal ibadat, ada di dalam soal perbankan, urusan keharian, soal undang-undang. So, satu orang yang belajar agama sepatutnya dia boleh pergi banyak bidang lah. Dan saya tidak berapa berminat sekolah agama yang tidak bagi mix pengetahuan yang berbagai dalam akademik. So, untuk rakyat Malaysia tahu, orang yang belajar agama di sekolah-sekolah yang macam sistem macam ni, dia boleh juga untuk jadi bidang-bidang yang lain. Terima kasih. Best. Okey, terima kasih banyak. Lain kali kita jumpa lagi. Masa saya dah habis. Ada kekurangan pada jawapan, mohon maaf. Saya ada di meja tu. Ada masa kita lebih sembang sambungan. Okey. Leaders. Okey, Assalamualaikum. Saya terus masuk pada tajuk. Kita tahu bahawasanya Nabi dia berasal di mana? Mekah. Di Mekah, dah struggle 13 tahun. Orang Mekah sukar menerima. Orang Madinah, dulu dia tak nama Madinah, dia nama Yasrib. Orang Madinah ni dia ada orang Yahudi, Jew, dan dia ada orang yang lain juga. Mereka ni selalu sebut tentang kedatangan the last messenger atau the last prophets. So, jadi bila mereka selalu sebut, menyebabkan orang Arab yang selalu ada krisis dengan orang Jew ni, mengambil ruang ini. Apabila dengar kata akan ada Nabi yang muncul, mereka pun pergi jumpa Nabi itu di Mekah. Dan mereka offer untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ataupun ke Yasrib, nama asalnya, yang itulah yang kita namakan dengan hijrah. Semasa Nabi sampai, satu orang tokoh very prominent scholar of Jews, nama dia Abdullah bin Salam. Dia pergi, dia kata, dia report in his narration, he narrated, dia meriwayatkan bahawasanya perkara yang pertama dia tengok muka Nabi. Ini penting, keterampilan pemimpin kan. Dia tengok muka Nabi, dia kata fa'araftu min wajhihi annahu laysa biwajhin kadzdzab. Aku mengetahui daripada mukanya
ia bukan muka seorang pendusta. So kita juga kena sentiasa dalam keterampilan tu keterampilan yang baik. Kemudian dia kata perkara yang pertama aku dengar dia cakap. Ni the first opening speech of our prophet when he arrived at Madinah. Ini adalah ucapan dia. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Afsus salam, berikanlah salam. Spread peace. Dalam konteks ni dia bagi greeting lah. Assalamualaikum. Salam maksudnya peace be upon you. Cuma dalam Malaysia, orang Malaysia ni dia suka bezakan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebenarnya Assalamualaikum tu lah maksudnya salam sejahtera dan ia merangkumi Muslim dan non-Muslim. Sebenarnya tak ada perlu perbezaan, tapi tak apalah, mungkin kita dah jadi culture kot. Tapi Assalamualaikum for Muslim and non-Muslim, kerana itu mendoakan kesejahteraan. So Nabi Muhammad apabila sampai, yang pertama disebut berikanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri orang makan. Ini pertama, pastikan negara dalam keadaan damai. Yang kedua, semua orang ada makan. Lepas tu wasilul arham, kemudian hubungkan silatum rahim, uphold your ties of kinship. Jadi hubungan kekeluargaan, kukuhkan hubungan kekeluargaan. Perkara yang ketiga, spiritual element, sembahyang, wasallu wan nasun niyam, kamu solat ketika orang sedang tidur. Maksudnya kamu ketika orang sedang tidur, kamu hubungkan kuat hubungan kamu dengan Tuhan. Kemudian baru yang kelima dia kata, tadkhulu jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. So ada 4 perkara untuk menjadikan masyarakat, the first speech untuk menjadikan masyarakat yang Nabi bina. Pertama, kesejahteraan merangkumi semua. Betul tak? Kedua, semua orang ada makan. Ketiga, kekeluargaan mesti dikukuhkan. Semua orang support keluarga. Support bukan maksud tolong dia buat salah. Kalau dia buat salah, betulkan. Kalau dia betul, kuatkan. Yang keempat apa dia? Hubungan, strong relation dengan Tuhan. Barulah kita akan masuk ke dalam kesejahteraan, iaitu syurga. Terima kasih. Ampun tunggu.